أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا اللهم تمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أما بعد Muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keseronokan, dengan rasa berpuas hati dan penuh persetujuan terhadap setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetap dan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Sama ada Allah tetap kepada kita usia kita, tubuh badan kita, kesihatan kita, harta benda kita, keluarga kita dan seluruh kehidupan dunia kita sehingga ke akhirat insya-Allah. Jadi muslimin, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita membugarkan ataupun kita sentiasa meletakkan perkara yang memberi kepada kebaikan dan kebaikan-kebaikan yang seterusnya lebih baik dan lebih banyak. Apabila pertama kita seronok dengan apa yang Allah bagi. Yang kedua, kita setuju dengan apa yang Allah tetapkan. Yang ketiga, kita berpuas hati dan redha apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah, sama ada baik ataupun tidak pada mata kasar kita. Jadi muslimin, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf bulan lepas tak dapat mari sebab saya berada di tanah suci. Nasib baik hari ni, kalau tak esok tak lepas pula. Esok insya-Allah kemungkinan tak ada apa, saya ke tanah suci lagi insya-Allah, bawa jemaah tu. Baik. InsyaAllah malam ni pengajian kita dalam kuliah yang lalu kita dah sebut mengenai muqaddimah surah Ali Imran, cerita mengenai keluarga Imran, iaitu keluarga Nabi Musa alaihi salam. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita dah sebutlah dalam awal muqaddimah hari itu
hubung kait ataupun kesinambungan cerita antara surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Malam ni kita masuk ayat pertama, mungkin kita baca sampai ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dua perkara besar. Dua perkara besar, walaupun mungkin perkara-perkara lain yang kecil itu boleh sebut juga. Perkara besar yang pertama Allah sebut mengenai keimanan ataupun ketetapan bahawa beriman ataupun tauhid kita tidak boleh lari selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak percaya kepada apa sahaja atas muka bumi sila, tapi jangan sampai percaya itu menyamai percayanya kita kepada Allah. Nak yakin dengan sesuatu, sila yakinlah dengan apa-apa, tapi bukan yakin sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Cerita yang kedua nak sebut juganya ialah mengenai, dia panggil inzalul kitab. Cerita mengenai turunnya Alkitab, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, sebagaimana biasa kita mulakan ayat yang kita nak tengok nanti dengan sama-sama kita baca dulu. Kita ambil keberkatan baca ayat dia, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita baca setiap huruf, kata Nabi, likulli harfin asyarah. Setiap huruf kita sebut, kita baca ayat Quran dapat 10. Ada setengah ulama kata dapat 10 ganjaran pahala, digugurkan dengan 10 dosa. Jadi banyak dah huruf yang boleh kita baca ni, tuan-tuan. Okey ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض
ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini dengan menyebut satu perkataan yang Allah sahaja yang mengetahui dan amat mengetahui mengenainya, iaitu Allah sebut dalam bahasa Arab dipanggil huruf ataupun perkataan yang muqatta'ah, perkataan yang ada, perkataan yang tidak ada makna dari sudut bahasa manusia. Tak kira lah bahasa Arab sendiri pun dia tak boleh nak sebut alif lam mim itu makna berapa, mana apa. Tak. Jadi kita sebut perkataan, contoh perkataan-perkataan lain, bila sebut perkataan tu orang Arab boleh terang kepada kita. Macam kita kalau orang sebut tangan, apa dia? Kita pun tangan dia begini begini begini. Tapi sebut alif lam dia tak boleh nak sebut gitu ke, begini ke. Tak. Bukan setakat begitu begini, bagaimana pun tak boleh sebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui mengenai perkataan tersebut. Baik. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut sifat Allah yang maha mulia, yang tidak ada tolak banding dengan mana-mana makhluk ataupun manusia. Allah sebut sendiri Allah. Bila sebut perkataan Allah, tidak syak, tidak ragu lagi, ia merupakan ilahun la ma'budu bihaqqin illa hu. Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan perkataan Allah itu merupakan Tuhan, merupakan Allah yang disembah, yang dipatuhi, yang ditaati dengan sebenar. La ghairah, tidak ada yang lain selain daripada dia. Allah Subhanahu wa taala dia bersifat benar. Tak, nanti ayat selepas ni kita akan baca lagi. Dia sebut Al-Hayyul Qayyum, dia ni hidup dan dia juga berkuasa ataupun kekal. Kemudian Allah sebut Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Di sini mungkin tuan-tuan yang mengaji bahasa Arab boleh tahu perkataan nazzala, kemudian Allah sebut juga perkataan anzala. Dan kedua-dua memberi makna menurunkan. Cuma Allah sebut nazzala 'alaikal kitab, telah menurun, dia Allah yang telah menurunkan ke atas kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, iaitu Al-Quran, bil haq, dengan sebenar. Musaddiqa, membenarkan. Al-Quran yang turun tu benar. Dia bukan kata cerita benda akan datang, dia membenarkan lima ma baina yadai, apa yang sebelumnya. Mana cerita daripada kitab Taurat, kitab Injil ataupun kitab Zabur. Al-Quran cerita, sebut balik cerita-cerita yang ada di sana benar, dengan betul. Tapi perkataan Allah sebut wa anzalat Taurata wal Injil, dan dia Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Tetapi Allah guna Al-Quran tadi dengan perkataan nazzala. Kitab Taurat dan Injil dia guna perkataan anzala, dia tak guna nazzala juga. Ada beza sebenarnya tuan-tuan. Disebut oleh para ulama, apa yang disebut di dalam Al-Quran itu ada beza. Baik, sebelum saya sebut cerita mengenai beza di antara perkataan nazala dan anzala, sebagaimana yang disebut oleh mufassir, disebut oleh ahli-ahli tafsir ataupun ahli bahasa,
Nak sebut di sini Allah sebut nazzala alaikal kitab. Allah sebut dia menurunkan Al-Quran dengan sebenar. Dia apa yang saya nak sebut, nak kait di sini ialah yang sebenar. Apa yang sebenar? Al-Quran. Allah kata dia turunkan Al-Quran itu dengan sebenar, dengan betul. Tak ada kata tipu-tipu, tak. Bukan kata bohong, ada pembohongan, ada cerita-cerita betul. Cuma nak sebutnya ialah benar ni tuan-tuan. Kenapa Al-Quran itu benar? Kenapa buku-buku yang ada atas muka dunia ni boleh kita percaya, boleh kita tak percaya, kita pegang tak pegang tak apa. Tetapi Al-Quran, siapa yang tak percaya dengan Al-Quran, walaupun dia percaya dengan Allah, dia beriman dengan Nabi, dia beriman dengan para malaikat, lain dia belum tak percaya pada Quran. Macam mana? Sah tak iman dia? Tak sah. Dia kena percaya bahawa Al-Quran itu juga merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar. Bukan sahaja turun dia sebenar, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran juga merupakan cerita yang sebenar. Tak ada cerita tipu satu pun. Penulisan buku-buku yang ditulis oleh manusia, bukan sahaja kita tak wajib percaya, harus sahaja kita percaya dengan tulisan kata-kata manusia. Sebagaimana yang disebut oleh seorang sahabat, oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia kata kullu kalamin, setiap percakapan, setiap tulisan boleh yahtamilu sidqa wal kadhib, boleh jadi dia ada benar, ada cerita betul, ada cerita tak betul, kita tipu. Tetapi kata Imam Malik, la, akan tetapi lakin la li sahibi hadzal maqam, tetapi tidak bagi tuan kepada tempat ini, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin yang dirahmati sekalian, Al-Quran sebenar, cerita dia sebenar. Kenapa dia sebenar tuan-tuan? Bukan dia datang daripada rekaan manusia. Dia datang daripada mana? Anzalallah, Allah yang turunkan. Tak, sebagaimana kita sebut di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tak, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir surah Al-Qadar, sebelum surah Al-Qadar surah apa? Surah Al-Alaq, ataupun juga disebut dengan surah Al-Qalam, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang kita baca cerita turun Al-Quran. Surah Al-Alaq ataupun surah Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, cerita Nabi, ataupun kita sebut ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada Nabi dengan suruh Nabi baca Iqra. Manakala dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, mula-mula cerita mengenai turun Al-Quran, dan Allah sebut dalam surah Al-Qadar, inna, menyebut balik Allah kata sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Anzalnahu, kami yang menurunkannya. Itu semua ulama sebutnya di situ ialah Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Baik, sebenar ataupun tidak Al-Quran, pertama kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar, tak pernah tipu, tak ada bohong. Yang kedua, Al-Quran disebut Al-Haq, benar, sebab dia dibawa oleh makhluk yang disebut dengan buat benda benar saja. Apa dia? Iaitu malaikat ataupun Jibril alaihi salam. Tidak ada perkara yang dilakukan oleh para malaikat kecuali benda yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, para malaikat mereka bekerja, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yaf'aluna ma yu'marun, mereka buat apa yang Allah perintah, Allah suruh. Sudah tentu perkara yang Allah perintah, benda yang Allah suruh merupakan perkara yang benar belaka, tak ada perkara bohong. La ya'sunallah, dan dia tidak pernah derhaka kepada Allah, tak pernah tipu. Kita ini tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, ada tak kita buat benda yang kita rasa kita tipu Tuhan? Ada ke tak ada tuan-tuan? Ya? Kadang-kadang mungkin banyak perkara yang kita rasa kita buat kita betul, tapi tak betul di sisi Allah.
Itu tidak benar, tidak al-haq, tidak sebenar. Dan Al-Quran juga disebut dengan al-haq, sebenar, sebab ia dibawa oleh insan, oleh manusia yang disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat dengan siddiq, tak ada tipu. Sifat dia benar. Kalau dibawa oleh manusia selain daripada Nabi yang dipilih, yang diutus oleh Allah, sudah tentu manusia biasa mempunyai banyak kelemahan. Antara kelemahan yang banyak ada pada manusia, pada kalam percakapan manusia ni banyak bohong. Tak kira lah hari ini siapa, maka yang bercakap banyak bohong. Sebab itu kata dengan sahabat-sahabat Nabi, tak silap saya Sayyidina Ali ke siapa kata, dia kata man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak dia bercakap, nescaya banyak salah. Dan siapa yang banyak salah, sudah tentu banyaklah dosa dia. Dan siapa yang banyak dosa dia, sudah tentu keras hati dia. Sesiapa yang keras hatinya, nescaya akan matilah keimanannya. Bila hati keras, maka keimanan dia akan jadi mati. Tak seronok, tak ada rasa nak beriman. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Saya nak ulas sebut lagi, al-haq di sini, benar di sini. Allah sendiri sebut beriman dengan Allah itu satu kewajipan. Beriman dengan Al-Quran juga merupakan satu kewajipan. Maka beriman dengan Allah, dia bukan benda tipu, dia benda sebenar. Sebab Allah benar dari segala sudut. Allah hidup, sama tak dengan hidup kita? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kuasa. Benarkah kita berkuasa? Kita hidup, benarkah kita boleh hidup? Kita melihat, benarkah kita melihat? Kita mendengar, benarkah kita melihat, kita mendengar? Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa. Ya, kuasa Allah benar. La ta'khudhu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sebagaimana kita baca dalam ayat kursi, Allah dia hidup dan dia berkuasa. Kita hidup, tetapi kehidupan kita bergantung kepada benda lain. Kalau tak ada benda lain, kita boleh hidup? Tak boleh hidup. Antaranya, kita kena hidup, kita hidup bergantung kepada udara ataupun oksigen. Kita hidup bergantung kepada ada makan minum. Tak makan, tak minum, tak sampai mungkin 3 hari paling lama meninggal. Innalillah. Kita hidup bergantung kepada cahaya. Tak, sebagaimana kita tengok rumput, pokok, bila ditutup dia, kita serkuk ambil baldi terbalik, tengok tak sampai seminggu. Seminggu selepas itu, kita angkat baldi, rumput atau pokok yang ada dalam baldi itu mati. Cuba tuan-tuan serkuk, tuan-tuan duduk bawah baldi. Cari tangki air ke besar tu, duduk bawah tu serkuk. Tak payah keluar. Tengok tak kena cahaya matahari. Boleh hidup tak? Mati juga kita. Sama je, bukan kata pokok je lemah. Pokok dan kita sama dari sudut makhluk, perlu kepada makan, minum, air, cahaya dan sebagainya. Oleh itu, ulama sebut bahawa kehidupan manusia, kehidupan makhluk, dia bukan kehidupan yang sebenar. Bahkan dia dipanggil, kita panggil kehidupan manusia ataupun kehidupan makhluk, dipanggil kehidupan yang pinjaman ataupun majazi. Kita hidup secara pinjaman. Kalau betul kita hidup, kita boleh tahan tak hidup kita agar tak mati? Tak boleh. Sebab hidup ataupun mati kita berada di tangan ataupun di kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana ayat yang kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mengenai kematian. Nah, Allah kata, jika sekiranya kamu lari daripada mati. Tak. Kul in apa nak Allah sebut? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, Allah suruh kita sebut dan kita kata kepada Nabi secara khusus, secara umum kepada kita semua. Kata apa? Innal mautal ladzi tafirruna min.
sekiranya kematian itu merupakan perkara yang kamu melarikan diri daripadanya. Kita lari, tak nak mati lagi. Lari gimana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan sebut atas muka dunia ni, lari gimana? Nak pergi kat mana? Pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia, pergi ke Australia, pergi ke Amerika, pergi ke mana lagi? Pergi ke Mekah sendiri, tak mati ke? Tak ada tempat atas muka dunia yang boleh menyelamatkan. Duduk dalam laut, mati. Sebagaimana tuan-tuan kita pernah debut cerita bagaimana seorang pemuda dikatakan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada satu hari Nabi Sulaiman buat kenduri. Panggil rakyat jelata dia, dan dia panggil ada orang muda. Dia orang muda ni mungkin kawan rapat je, duduk sebelah dengan Nabi Sulaiman. Dia bila duduk sebelah Nabi Sulaiman, sebelah sini dia, sebelah sana ada seorang pemuda, orang lain. Jadi orang muda ni tak kenal. Dia tak kenal orang sebelah Nabi Sulaiman tu. Tapi nampak orangnya segak, nampak orangnya smart, nampak orangnya kacak. Maka dia pun bisik dengan Nabi Sulaiman. Sulaiman, siapa sebelah kau tu? Aku tak kenal dia. Orang kampung mana? Duduk seksyen berapa? 20 ke 19? Nabi Sulaiman kata apa? Mu tak kenal dia? Tak. Nabi Sulaiman kata, itulah Malikul Maut. Terkejut beruk kali kita panggil. Nabi Sulaiman sebut Malikul Maut, kawan tu pucat, terkejut. Sulaiman, tolong hantar aku pergi ke negeri Cina. Tolong hantar aku pergi negeri Cina. Takut punya pasal tuan-tuan. Nabi Sulaiman kata, okey, aku minta angin. Angin pun bawa pemuda sebelah Nabi Sulaiman ni, bawa terbang pergi negeri Cina. Siapa-siapa dia negeri Cina, dia tengok Malikul Maut ada dah situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuan. Rupa-rupanya Allah takdir dia mati di negeri Cina. Dia nak sebutnya, jika kita lari daripada kematian, Allah Maha berkuasa untuk mematikan kita walau di mana sekalipun kita berada. Dia nak sebutnya Allah berkuasa. Kuasa Allah ini sebenar. Allah hidup Allah sebenar. Allah berkuasa, bukan perlu kepada sokongan. Bila ada orang sokong, Allah kuat. Tak. Bila ramai orang beriman, baru Allah kuat. Tak. Kita ramai penyokong, menang, kuat. Tak ada orang sokong, merudung habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah, kita tak ada makanan, lapar sikit perut. Tak. Allah tak makan, tak ada minum. Allah hidup, bukan hidup sebagaimana makhluk. Hidupnya hidup yang sebenar. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pengetahuan, ilmu, kemahuan, iradah dan sebagainya. Kemahuan, penglihatan, semuanya bagi Allah ianya sebenar. Tapi bagi kita makhluk, ianya sebagai majas, pinjaman semata-mata. Kita melihat benda yang nampak dekat, benda yang jauh tak nampak, benda yang belakang dinding kita tak nampak, terhalang. Benda yang kecil ni kat udara ni, ada berapa banyak benda? Wallahu alam, ada banyak benda. Oksigen kita tak nampak, angin kita tak nampak, udara pun tak nampak. Dan atas tubuh kita ni banyak benda yang kita tak nampak tuan-tuan, kan? Antaranya roh kita tak nampak, kan? Lagi kita tak nampak akal kita, kan? Nampak tak akal kita? Tak nampak. Habis tak nampak. Kalau benda tak nampak tu kita sebut tak nampak tu tak ada, bahaya. Habis tu kata nampak akal, tak ada akal ke? Kalau kata ada akal, apa dia? Kan? Takkan kita pun gila juga. Bila kau bercakap macam tu. Okay. Li muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini nak sebut, mengajar supaya kita mengukuhkan keimanan, tauhid kita, akidah pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah sahaja yang benar, yang lain semua tidak benar. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tafsir sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Quran nazzala. Kitab Taurat, kitab Injil anzala. Walaupun kedua-dua disebut dengan kalimah ta'addi, fa'il dalam bahasa Arab sama sebagaimana kata kerja dalam setiap bahasa
Ada kata kerja dipanggil transitif ataupun kata kerja biasa dan kata kerja tak biasa ataupun dipanggil lazim dan mutaaddi dalam bahasa Arab. Nah, jadi perkataan nazala dan anzala kedua-duanya kata kerja yang perlu kepada benda yang dia kena buat. Kan kita sebut kita duduk perlu buat tak? Kita duduk di atas kursi. Kalau kita kata kita makan, saya makan nasi. Tidak kata saya makan di atas nasi, tak. Tapi kita duduk di atas kerusi. Kita duduk di bawah meja. Tapi tak makan, saya makan di bawah nasi, tak ada. Saya makan di atas nasi, saya makan nasi. Kan? Jadi nasi itu dipanggil sebagai bahasa Arabnya maf'ul, dalam bahasa Melayu benda yang kena buat. Kerana apa? Kerana perkataan makan itu. Jadi perkataan anzala dan nazala kedua-duanya perlu kepada maf'ul tadi. Akan tetapi kata dengan ulama, Allah Subhanahu wa taala anzala al-Quran sebab dia kata pertama Allah sebut Injil dan Taurat itu dengan anzala, bukan nazala. Dia kata li'annahuma nazala daf'atan wahidah. Pertama, kitab Taurat dan kitab Injil dia tidak turun sebagaimana turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman ataupun tadarrujan. Turun sikit-sikit, turun mengikut beristiwa yang berlaku. Nah, walaupun turun daripada langit, daripada arash kepada Lauh Mahfuz, kata setengah di malam Al-Qadar itu pada bulan Ramadan, turun sekaligus dan daf'atan wahidah. Tetapi kitab Taurat, kitab Injil turun sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Isa sebiji. Gitu. Dia tak turun satu ayat, tak turun 3 ayat, tak turun secara daf'atan wahidah, sekaligus. Al-Quran dia tak turun sekaligus. 13 tahun semasa berada di Mekah sebahagian ayat turun. 10 tahun lagi berada di Madinah, sebahagian ayat pula turun di Madinah. Sehingga ayat Al-Quran disebut yang turun di Mekah dipanggil ayat-ayat Makkiyah, manakala ayat yang turun semasa Nabi berada di Madinah disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Jadi perkataan Madani ini bukan sekarang, baru ada zaman Nabi dulu dah. Jangan duk sohor lah. Bukan hak dia buat lama dah. Baik. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'bir, pengajarannya terus dan berkekalan. Akan tetapi kitab Injil, kitab Taurat turun pengajarannya hanya sekadar untuk umat Nabi tersebut, tidak secara menyeluruh, tidak diguna pakai untuk semua manusia dan di semua tempat. Jadi kalau kita sebut hari ini, orang-orang yang mengikut, yang mendakwa mereka mengikut kitab Taurat dan Injil ni, mereka tidak mengikut, mereka tidak taat, tak patuh kepada Nabi mereka, sebab Nabi mereka tak bawa ajaran Injil ataupun ajaran kitab Taurat ini untuk seluruh dunia. Tak. Hari ini kenapa mereka bawa, sebarkan ajaran yang disebut di bawah Taurat Injil itu untuk seluruh dunia? Adakah Nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa pernah ajar begitu? Tidak. Limu pandai-pandai. Itu tak cerdik dia kalau kita tanya dia. Kenapa? Sebab dia rasa agama mereka betul. Kenapa mereka rasa betul? Sebab mereka tidak merestui atau mereka tidak setuju dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kitab Taurat, kitab Injil dah sebut mengenai kelahiran dan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebut bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman ini dengan ayatin,
dengan ayat-ayat keterangan-keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai, yang bertepatan, yang layak diguna pakai pada setiap masa dan setiap kaum. Taurat ni dia turun kepada Bani Israel zaman Nabi Musa. Adakah nabi-nabi lain boleh guna? Tak. Dia tak sesuai. Sebab tu syariatnya berbeza. Sebab tu perkataan Taurat tu sendiri dari sudut bahasa Ibrani dan bahasa Arab kata Taurat itu maksudnya syariah, iaitu peraturan. Nah, bukan benda lain. Tetapi Islam ni dia berbeza sebab Islam dia bukan undang-undang saja. Islam dia merangkumi beberapa perkara. Dia bukan sahaja sebut syariah, undang-undang, peraturan hidup, tak. Dia sebut ada keimanan, kepercayaan, dia ada sebut amalan ataupun ibadat disebut Islam, ada sebut ihsan disebut mengenai akhlak, ada sebut benda-benda seumpama dengan tu. Okey. Dan kitab Taurat kalau disebut ni dia ada 5 pecahan dia. Kitab Taurat ada 5 pecahan kepada kitab Taurat, ataupun dipanggil kitab besar kepada Taurat ada 5, manakala kitab Injil ada 4. Okey, nak tahu 4 dan 5 kita tunggu selepas azan insya-Allah. Allahu Akbar.
khas والشرف والدرجة. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Taurat, kitab yang diutuskan kepada Nabi Musa, dari sudut bahasa dia memberi makna asy-syariah, iaitu peraturan ataupun undang-undang. Dan kitab Taurat mengandungi lima buku ataupun 5 perkara besar. Yang pertama disebut dengan Safarut Takwin, iaitu bab pembentukan. Yang kedua disebut dengan Sifrut Takwin, iaitu kitab ataupun bahagian pembinaan pembentukan. Yang kedua namanya Sifrul Khuruj. Sifrun kitab ataupun bahagian keluar, khuruj. Dan yang ketiga disebut dengan perkataan Sifrul Lawiyin, mengenai keutamaan ataupun benda-benda yang tinggi. Yang keempat disebut dengan Sifrul Adad, mengenai bilangan ataupun benda yang disusun. Dan yang kelima disebut dengan Sifrut Tasniyah Al-Ishtira'. Tasniyah sama ada memberi makna pujian ataupun pengulangan. Ishtira' maksudnya ialah permulaan. Baik. Orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Musa yang menulisnya. Sebab Nabi Musa dia bukan daripada keturunan yang disebut dengan nama Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan, dah banyak kali saya sebut, Yahudi ataupun orang panggil Israel, bangsa Bani Israel itu, Bani Israel ataupun bangsa Yahudi, asalnya ialah daripada satu kelompok ataupun satu rumpun sahaja. Cuma Yahudi itu sahaja yang yang mana mereka mengambil nama sempena nama yang ada pada salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihi salam. Asal mereka semuanya ialah Bani Israel, iaitu asal mereka keturunan Nabi Yaqub. Yang sebut nama Israel ini tuan-tuan ialah Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran mengenai gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam dan anak keluarga dia dengan sebut perkataan Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yaqub maksudnya. Asal tu Allah sebut dalam juzuk yang keempat, kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel. Asal makanan itu halal, dibenarkan makan kepada keluarga ataupun anak-anak Nabi Yaqub, itu Israel itu. Nabi Yaqub, jadi kalau tuan-tuan marah, jangan marah kat Israel, marah kepada bangsa Yahudi yang bersikap ekstrim. Jangan marah Israel. Kalau tuan-tuan marah Israel, nama asal Nabi Yaqub, kan tuan-tuan marah kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tak salah tuan-tuan. Tak. Yang salah ialah salah seorang. Saya ulang tuan-tuan supaya tuan-tuan ingat balik, anak Nabi Yaqub dengan isteri, dengan salah seorang daripada isteri dia ada 10 orang adik-beradik. Yang besar itulah namanya Yahuda, ataupun setengah riwayat sebut namanya Yahuza, setengah riwayat sebut namanya Yahuya. Jadi dari keturunan Yahuda ni, dia kerana dia mempunyai kekuatan, maka dia gelarkan keturunan dia sebagai bangsa Yahudi. Jadi anak-anak Nabi Yaqub yang lain tak berani nak lawan dia. Nabi Yusuf dan adik dia, satu bapa dan satu ibu dengan Nabi Yaqub, namanya Binyamin. 10 adik-beradik lain tu mak lain, termasuk Yahuda tadi. Jadi kerana Yahuda ni pada zaman bila lahir Nabi Yusuf, kemasa Nabi Yusuf bermimpi, dialah kalau orang kata
ketua perancang nak bunuh Nabi Yusuf. Kerana apa? Kerana dia diberi oleh Allah beberapa ilmu ataupun beberapa kemampuan. Dikatakan bahawa dia mempunyai ilmu boleh takbir mimpi. Sebab tu dia tahu tu. Yang kedua, dia mempunyai kekuatan. Jika suara dia memekik, orang kata kalau ada benda-benda binatang hidup dekat-dekat boleh mati. Suara dia kuat lebih daripada halilintar. Suara dia tu kuat, kalau ada benda hidup dekat-dekat boleh mati, pecah ke gendang telinga. Mati. Kuat dia tu. Wallahu alam lah macam mana dia orang sekarang ni nak kuat juga pergi ambil ilmu dengan bangsa Yahudi lah. Jadi Yahuda ni dia banyak benda lah dia tak puas hati tak, sehinggalah dia rancang bunuh Nabi Yusuf. Bila Nabi Yusuf jadi pembesar tak, dia tak percaya dengan Nabi Yusuf, sehingga apabila Nabi Yusuf dah jadi menteri barulah dia rasa benar, maka dia taat. Tapi akan tetapi betapa kuatnya dia tak ikut ayah dia, sehingga dia tidak mahu keturunan dia seolah-olah disebut dengan nama bangsa Israel. Dia sebut bangsanya ialah bangsa Yahudi. Kan? Kuat dia, tak nak mengaku, tidak nak mengaku keturunan ibu ayah dia. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi Nabi Musa ni antara perkara yang disebut dia lahir daripada Bani Israel. Kan? Sehingga orang-orang Yahudi, maknanya keturunan kepada anak Nabi Yakub tadi, Yahuda tu, mereka tidak mengiktiraf kitab Taurat itu sebagai buku. Mereka mengatakan bahawa kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan sehingga mereka tidak mahu menamakan kitab Taurat tu dengan nama Taurat, maka dia namakan apa dia? Kalau orang Kristian dia panggil kitab Taurat tu apa dia? Kitab Bible lama. Kan? Injil lama. Sebenarnya Taurat. Dia tak nak buh nama. Tidak nak mengaku kenabian Nabi Musa dan kitab Taurat tu, dia tukar nama. Sampai hari ni kitab Taurat ataupun Kristian yang berfahaman pada dipanggil Katolik lama tu berfahaman kepada kitab Taurat. Manakala Katolik ataupun Kristian baru disebut dengan nama Kristian moden ataupun Kristian sekarang lah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil Ahdul Qadim dengan Al-Ahdul Jadid. Satu benda baru, satu benda lama. Baik, muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah nak sebut sampai hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan lihat dan sentiasa lihat Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa orang Yahudi ataupun Nasrani, walan tardha ankal yahud walan nasara. Sama je, sama ada bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, agama ataupun bangsa, mereka ini tidak akan mengaku dan tunduk kepada Islam. Jadi kalau berlaku di Palestin sebagaimana yang berlaku pada hari ini, kerana mereka dah merasa terancam, maka mereka serang habis-habisan supaya seolah-olah rakyat Palestin itu mati belaka. Tapi sebagaimana kita sebut di awal, hidup atau matinya makhluk termasuklah kita manusia bukan dengan sebab manusia. Kita hidup adanya Allah. Tak, bila Allah kata kita hidup, hiduplah. Kalau Allah kata kita mati, matilah. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, manakala kitab Injil saya sebut tadi disebut mempunyai 4 kitab Injil ada 4 bahagian ataupun 4 nama, pecahan daripada 4 biji, asas biji, ditulis oleh penganut-penganut mereka selepas kematian, dikatakan selepas kematian Nabi Isa ataupun selepas kematian Masih. Maknanya ketika Nabi Isa dah diangkat ke langit, maka pengikut-pengikutnya sudah menulis dan memesongkan kitab-kitab Injil
dan mereka namakan dengan nama yang mereka setuju. Ia sebutnya Injil Matta, Injil Yuhanna, Injil Markus dan Injil Luka. Dalam bahasa Arab dia panggil Luka, tapi dia sebut dengan Luka je kan, Luka. Di semua ni kerana apa? Kerana tidak berpuas hati mereka dengan kenabian. Jadi kalau ada kita hari ini manusia, orang Malaysia ke mana, tak berpuas hati dengan agama, Allah sebut dah. Cuma orang sekarang ni dia tak reka je Al-Quran tu, mak dia tak boleh buat. Al-Quran ni kalau boleh diubah suai sebagaimana kitab-kitab Taurat dan Injil, nescaya dah banyak dah jenis versi Al-Quran yang ada. Kan tetapi Allah sebut mengatakan bahawa inna nahnu nazzalna dzikra. Allah sebut dia Allah yang menurunkan Al-Quran dan dia Allah yang menjaga Al-Quran itu. Allah jaga Quran itu, tuan-tuan. Saya okey, hukum membaca Al-Quran. Tidak. Okey. Dia kena tahu hukum tidak membaca dan hukum membaca. Jika membaca Al-Quran itu hukum dia wajib, maka tidak membaca itu hukumnya haram. Jika membaca Al-Quran itu hukumnya sunat, tidak membaca Al-Quran itu hukumnya makruh. Jika membaca Al-Quran itu hukumnya harus, maka tidak membaca Al-Quran juga harus. Tengok pada hukum baca. Dia Al-Quran ni, Tuan Haji ataupun tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati dan kasih sekian, jika kita letak membaca Al-Quran itu hukum dia wajib, maka sesiapa yang tak baca Al-Quran maka dia berdosa. Sebab tak baca Al-Quran hukumnya haram. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai beberapa nama. Ada beberapa nama dan mengikut pentafsiran huraian daripada para ulama, maka mereka kata Al-Quran itu ada nama dan nama-nama Al-Quran itu dia mempunyai apa nama, karakter lah kalau kita kata. Hukum tidak membaca. Dia sama macam tu lah. Kalau Haji sebut, katalah, okay, baca Al-Quran itu hukum dia wajib, tak baca hukum dia haram. Jadi sekarang ni kita kena tahu apa hukum membaca Al-Quran. Apa hukum baca Al-Quran? Haji nak tahu hukum apa? Wajib ke sunat? Kalau kata kita sebut dan macam kalau kita sebut hukum lain, sebab benda ni dia tidak ditetapkan. Tidak macam sembahyang. Kan? Solat hukum dia wajib. Solat isyak wajib, solat maghrib wajib, solat subuh wajib. Jadi siapa yang tak solat isyak, tak solat subuh, maka hukum dia haram, berdosa. Sekarang ni hukum membaca Al-Quran itu hukum apa? Jadi Al-Quran, baca Al-Quran tidak ada satu ayat secara khusus Allah suruh kita baca. Walaupun ada ayat sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Ulama sebut dalam tafsir, baca dengan nama Allah itu iaitu baca Al-Quran. Tetapi adakah Allah suruh baca itu memberi makna wajib? Ya, beriman dengan kitab. Ya. Okey. Sangat jauh beza di antara percaya dan baca. Kalau kita faham dari sudut makna bahasa pun, tak, bahasa orang kata awak percaya, ya. Awak baca, ya. Baca dan percaya dari sudut bahasa pun dah jauh makna dia. Kalau kita kata kita baca surat khabar, adakah membaca surat khabar boleh membawa kepada kita percaya kepada surat khabar? Percaya tak surat khabar? Okey. Ya. Oh ya, tahu. Okey, ya. Okey. Saya bagi tahu. Okey, baik.
Jika Tuhan kata, kita kata kalau kita tak baca Al-Quran, macam mana kita nak percaya dengan Al-Quran? Kan? Okey, antara baca Al-Quran dengan mempelajari mengenai Al-Quran sudah tentu berbeza. Baca, tak, contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Okey. Kita percaya dengan ayat tu? Kita tak faham bagi kita orang lain. So, mungkin maksud Tuan Haji ataupun Tuan maksud membaca di situ ialah mengetahui mengenai Al-Quran. Mana kalau bahasa kita kena belajar mengenai Al-Quran. Apa yang Allah sebut mengenai Al-Quran ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, banyak ayat Allah sebut fa'tabiru ya ulil absar ataupun ya ulil albab. Ambil pengajaran wahai mereka yang mempunyai mata hati, ambil pelajaran bagi mereka yang mempunyai akal pemikiran. Oleh itu, apa yang dikehendaki di dalam agama dengan Al-Quran ialah kita kena, ataupun yang wajibnya kita kena belajar mengenai makna ataupun maksud-maksud ataupun apa yang disebut dengan kefahaman supaya kita faham mengenai Al-Quran. Itu maksudnya wajib yang tu. Wajib belajar. Sebab tu belajar hukum dia wajib. Belajar apa? Belajar mengenai Al-Quran. Sebab Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Lain tu. Baca tetap tidak wajib. Baca tetap tidak wajib, tetapi belajar untuk tahu isi kandungan Al-Quran itu antara perkara yang wajib. Contoh, kita belajar mengenai apa maksud surah Fatihah. Nah, belajar untuk tahu isi kandungan Al-Quran wajib. Contohlah kalau saya belajar tentang Al-Quran, tapi saya tak tahu nak baca Quran, boleh, tak masalah. Lepas tu ada sebahagian orang yang belajar Al-Quran tapi dia tak belajar mendalami tentang hukum baca Quran. Kan? Orang yang baca Al-Quran, ramai orang baca Quran tetapi mereka tidak belajar teknik ataupun hukum membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kita kena belajar hukum tajwid. Tetapi untuk tahu Al-Quran, kita kena belajar bahasa Arab. Boleh dia? Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kan, jangan pula kita orang kata, kenapa ustaz tu baca Quran tak betul? Sebab dia tak belajar tajwid. Begitu juga sebaliknya, orang yang baca Quran tajwidnya bagus, bila baca Quran sebut hurufnya betul, dia sebut huruf sin, dia sebut huruf sad, dia sebut huruf sa, dia sebut huruf zal, dia sebut huruf zai. Tapi dia tak faham Quran. Sebab apa? Sebab dia tak belajar bahasa Arab. Faham? Boleh? Ya? Itu translation lain pula. Jadi baca dengan belajar untuk tahu tu berbeza. Lepas tu ada orang, mungkin dia baca, contoh dalam Al-Quran ni, kita baca Quran, antara huruf yang Nabi sebut, Nabi kata as'abun nutqi ad-dad. Ramai orang tak tahu, mungkin dia belajar tajwid tapi dia tak ingat. Masa belajar tajwid, cara sebut pertama belajar tajwid ni bukan belajar hukum 5, nun mati, tanwin, jumpa tak. Yang pertama sekali belajar tajwid ialah belajar tahu makhraj huruf. Makhraj ni maksudnya tempat keluar huruf. Seperti huruf kha tu. Ha, kha, jin, ha, kha. Satu jin mata buta, satu jin mata buta, satu jin pakai tonceng, Piramli sebut. Berbeza. Ha, orang Melayu panggil huruf pedas. Ataupun kita makan benda panas masuk mulut. Ha. Kita makan benda gosok pagi, dia sebenarnya huruf kha, jin pakai tonceng. Semua tu berbeza. Makhrajnya di mana? Kena tahu. Macam huruf dad. Ramai orang kita, dia baca Quran huruf dal. Dia tak baca huruf dad. Huruf dad mana sifat dia ialah makhrajnya istitalah nama dia. Contoh.
Tak. Ramai orang kita baca waladdallin. Mana hujung lidah dia baca? Huruf dhad bukan berada di hujung lidah. Di mana huruf dhad? Dia istitalah di tepi. Bila kita keluarkan dia di tepi, tempat keluar mana? Tempat keluar sama ada pipi kita sebelah kanan atau sebelah kiri, maka kita baca wadduha. Kita baca wadduha. Sebab kita tahu di mana tempat dia keluar. Waddu. Dia keluar kat pipi ni, bukan keluar kat depan. Wadduha. Siratal ladzina waladdallin. Kan waladda. Waladda. Dia gerak pipi. Mesti dia langgar pipi. Jadi itu tempat keluar dia. Ini hukum baca. Dia hukum tahu. Dan Allah sebut zalikal kitabu la raiba fih. Bila orang belajar bahasa Arab, contoh Tuan Haji, Tuan belajar bahasa Arab, Allah sebut zalika. Mana? Itu Alkitab, kitab la raiba fih, tidak ada ragu. Itu terjemahan balik bahasa. Boleh faham tak? Tak faham. Sebab apa? Kita tak belajar mengenai tafsir. Sebab tu ada ilmu tafsir Al-Quran yang dibuat oleh sahabat Nabi, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu Nabi yang tulis, mula-mula tulis tafsir ni. Kenapa dia tulis? Sebab dia kata, apabila aku melihat ramai dari kalangan umat Islam, terutamanya yang baru masuk Islam, mereka boleh baca Quran tetapi mereka tidak faham tentang Quran. Jadi kalau kita sebut, kita tengok terjemahan balik bahasa, ubah bahasa, tak faham baca Quran ni tuan-tuan. Contoh Allah sebut, saya nak sebut kan, Allah sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah sebut perkataan wa'bud, dan hendaklah kamu sembah rabbaka, Tuhan kamu, hatta sehingga ya'tiyaka, datang kepada kamu al-yaqin, yakin. Sembah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Tuan-tuan rasa boleh jadi pesong tak? Boleh jadi pesong tak dengan tag ayat tu? Boleh jadi tak? Boleh. Apa maksud dia? Allah kata sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Bila dah yakin, tak payah sembah. Betul tak? Betul tak tag tu? Dengan maksud tag tu betul. Tapi maksud Quran tu tak betul. Sebab tu Quran ni tuan, dia tak boleh belajar harfi. Tak. Yang tuan-tuan duk belajar sekarang, banyak ustaz-ustaz guru mengajar, jom kita belajar Quran secara harfi, terjemah huruf. Terjemah huruf kalau tak dihurai, tak ikut tafsir, memang dia akan terpesong. Tak. Contoh lagi boleh pesong. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, likulli ummatin rasul, bagi setiap umat itu rasul. Kita umat Melayu, mana rasul Melayu? Yang duduk kat Puchong dulu tu lah rasul Melayu. Sebab apa? Sebab dia kata, Nabi, ayat Quran kata setiap umat ada rasul. Mana rasul Melayu? Kat Malaysia tak ada rasul. Maka dia kata, akulah rasul. Betul ke? Tak betul. Jadi belajar Quran ni dia tak boleh belajar. Sebab apa? Sebab tu sahabat Nabi buat ni tuan-tuan, dia mempunyai satu pandangan yang sangat jauh. Kalau nak ikut tafsir, kita belajar tafsir ni, zaman Nabi tak ada. Bid'ah orang sekarang ni kata. Lepas tu belajar tafsir juga tu. Kenapa? Ada zaman Nabi sebut tafsir? Tak ada tuan-tuan. Zaman Nabi belajar tafsir tak ada, belajar tauhid tak ada. Ada Nabi sebut belajar tauhid? Tak ada. Nabi ajar qul huwallahu ahad. Sahabat Nabi faham sampai kenung dah. Baca qul huwallah, kita faham qul huwallah 14 kali. Tak boleh nak pergi mana, tak tahu apa. Katakan Allah itu satu. Faham apa? Jika kita tidak belajar mengenai tauhid. Kan? Di ilmu belajar mengenai benda ni kena ikut saluran dia. Kalau kita tak ikut saluran, macam air dia keluar tak ikut saluran dia panggil bocor. Dia akan pergi habis basuh pak lain, jatuh dalam rumah, habis kapek, kena bilik air, kena bilik mandi, kena bilik tidur, habis rosak benda lain. Jadi kalau kita belajar tak ikut saluran, macam air bocor tu merosakkan. Macam tu lah. Boleh faham tak? Kalau tak faham lagi, kuat benda lain pula. Apa dia? Tak. Kita biasanya makan. Kebiasaan kita makan nasi. Cuba hari lain,
Makan benda yang kita tak pernah makan. Sakit perut tak? Kenapa sakit perut? Kita tak biasa makan benda tu. Tuan-tuan pergi negara Arab. Arab makan roti cicah dengan tak boleh pergi. Benda masak saja dia. Tak, dia ada timun, dia jeruk, ada carrot jeruk. Tak boleh pergi. Cannot go kita. Tak ada pun sedap bagi mereka. Kita sedap cara kita juga. Tak, ada sambal belacan, ada lah. Boleh pergi lalu dah. Sebab kita biasa macam tu. Jadi nak sebutnya bahawa belajar ni dia kena ikut saluran. Kena ada guru. Sebagaimana kata dengan ulama, siapa man la syaikhun fasyaitanu syaikhun lah. Jadi saya nasihat kepada tuan-tuan yang suka, rajin nak baca tafsir Quran, baca terjemahan. Boleh. Tapi hati-hati, dia boleh menyesatkan. Tadilah berlaku. Sesat berlakunya ajaran sesat ni kenapa? Kerana bila dia baca terjemahan cara harfi, maka dia tafsir ayat-ayat itu secara bersendirian, tidak ikut apa yang disebut oleh ulama, maka berlaku pemesongan. Tadi Allah kata Nabi, dia kata dia tiap Nabi ada, tiap umat ada Nabi. Allah sebut wa'bud rabbaka, beribadat, sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin, maksudnya sehingga kamu mati. Maksudnya yakin di situ kata ulama, sehingga hatta ya'tiyakal maut, sehingga kamu dia tak mati. Mana kita kena beribadat sampai kita mati, bukan sampai kita yakin. Dah yakin Allah, tak payah beribadat lah. Berat nanang gitu. Macam tu. Okey, apa lagi Tuan Haji? Kalau nak ikut apa yang orang kata ni, letih kita je. Kedua-duanya penting. Baca Quran pun penting, baca tafsir pun penting. Cuma tafsir dia kena belajar. Sama juga baca Quran. Baca Quran kita belajar ada guru. Guru ajar baca Quran mengikut ilmu tajwid. Kita belajar tafsir mengenai ilmu tafsir. Jika dia kata baca Quran itu lebih utama daripada baca tafsir, maka tak betul. Itu juga yang kata membaca tafsir itu lebih utama daripada baca Quran pun tak betul. Quran ni, sebab tu saya sebut tadi, ulama kata Quran ni dia ada banyak makna, banyak perkataan. Pula okey, kalau nak tafsir, kalau nak Haji nak berdebat saya, kita tutup. Tak tanya Haji kata nak debat saya tu. Saya kena minta maaf sebab ni kuliah maghrib ni. Orang lain tunggu, kawan-kawan tunggu nak solat. Kalau tu Haji nak bahas, kita nak bincang, kita bincang luar. Sebab ni sekarang ni satu tengah live ni ada orang tengok, nanti tak elok kuliah, ada siapa pula. Jemaah-jemaah semua dah tengok kat Haji. Ya? Tak apalah, kalau kata Haji nak jawapan tu, kita jawab lepas ni. Dah jam pun dah 8.45 minit malam, kita solat isyak dulu. Tak apa, saya tak ada masalah. Sebab tu saya tak tinggi suara, saya tak apa. Masalah dalam belajar ni biasa je. Ya, betul. Tak faham ataupun tak tahu, kita tanya. Dan Allah pun sebut kita tanya benda yang kita tak tahu. Ditanya tak ada masalah apa. Cuma Haji nak tahu lebih panjang, kita buka lepas ni. Sebab ni kuliah maghrib ni tak boleh ada kawan ramai, mungkin dah nak balik, ada urusan semua. Kalau saya jawab ni, lepas ni Haji tanya lagi. Kalau saya jawab, Haji tanya lagi. Kan kuliah maghrib kita tak habis je. Tak apa, minta maaf juga, saya pun minta maaf dia. Bukan saya tak bagi peluang, kesian kat kawan-kawan kita. Imam kita pun dah keluar balik dah tahu.
Tak apa, tak ada masalah. Saya tak salah, Haji tak salah. Bertanya dalam majlis ilmu ni satu benda. Mungkin boleh buka kawan-kawan, minda kawan-kawan kita juga. InsyaAllah kita bincang. Tak ada masalah apa. Okeylah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak habis lah ayat kita ni tuan-tuan, dah pukul 9 tak apalah. Kita sambung semula, kalau tidak pun kita tawakuf dulu surah ataupun ayat yang kita baca tadi. Pertama kita sebut tadi menjelaskan kepada kita soal keimanan. Iman dengan maksud percaya dan yakin, bukan percaya saja, mempercayai dan meyakini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut cerita iman, Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah kata dia turunkan Alkitab sebagai satu buku menceritakan benda al-haq, benda benar. Benda benar yang paling utama ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang lebih benar, yang lebih besar, lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja ia benar, sebenarnya ia satu perkara yang menjadi kewajipan kepada seluruh manusia sebenarnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nyatakan bahawa wahai sekalian manusia, Allah tidak sebut bangsa, Allah tidak sebut rupa paras, tidak sebut tempat, Allah sebut wahai manusia. Jadi asalkan dia manusia, ubudu rabbakum, beribadat, sembah, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Di dalam Al-Quran banyak Allah gabungkan di antara beriman dengan mencipta. Kenapa Allah sebut, kata ulama, kita kena beriman dengan Allah? Pertama sebab Allah yang cipta kita, bukan orang lain. Jangan kita duk rasa mak ayah kita lah yang buat. Tak. Allah sebut cerita bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam. Sebagai contoh, bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kisah-kisah orang terdahulu. Di semua itu menggambarkan keimanan, dan perkara iman yang besar yang banyak kita boleh ambil melalui Al-Quranul Karim. Bagaimana nak dapat iman kepada Allah? Iaitu dengan mempelajari ataupun dengan belajar maksud-maksud ataupun ayat-ayat yang disebut, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kuliah kita mendapat kebaikan. Minta maaf ada kasar bahasa ataupun apa yang tidak sesuai saya sampaikan. InsyaAllah ada masa ketika kita jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan lemah itu daripada kekurangan. Kelemahan di saya minta ampun dan maaf pada semua, terutamanya masa yang agak panjang juga dah. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والإيمان وتقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.